Apa yang berlaku di bumi Makkah dan Madinah, apa yang berlaku di bumi Riyadh sekarang, fitnah itu akan timbul daripada bumi Najd. Dan keluarnya tanduk-tanduk syaitan, kata Rasulullah SAW. Kita masih seperti mana sekarang? Kita tak mampu nak sembahyang sunat, walhal dunia hampir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid serta nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat hidup. Maka dengan nikmat hidup ini baru kita dapat melaksanakan banyak perkara, baru kita boleh merasakan sekalian nikmat yang ada, khususnya nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat hidup yang Allah kurniakan kepada kita, baru dapat kita merasakan akan halwatul iman wa halwatud din, kemanisan iman dan kemanisan agama. Tetapi manusia tidak menilai akan kebesarannya, kenikmatan nikmat hidup itu sendiri. Kerana kadang-kala selepas kita dibangunkan oleh Allah daripada tidur itu, tidak ada ungkapan tahmid daripada mulut kita, seperti mana yang disarankan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sebesar-besar nikmat ini, tetapi kita masih belum mampu untuk mengatakan kepada Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita menyangkakan bahawa hidup ini milik kita, tetapi didikan Allah sebenarnya pada kita setiap hari dan setiap waktu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, kerana Allah inilah yang bersifat Rabbil alamin, dan tak ada siapa boleh menyanggah perkara ini. Yang mentadbir sekalian makhluk ini adalah Allah. Yang mentakdirkan sekalian makhluk ini adalah Allah. Dia yang bersifat yuhyi wa yumit,
menghidupkan dan mematikan. Dia yang bersifat memberi mudarat dan yang menyembuhkan. Tetapi kadang-kala apabila seseorang itu dikurniakan oleh Allah nikmat demi nikmat, dia mula lupa, tuan-tuan. Dia rasa apa yang ada pada dia milik dia. Ilmu yang ada sedikit ini dia telah rasa hebat, lebih hebat daripada Allah dan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dikurniakan harta oleh Allah, dia mula rasa hebat dan dia rasa dia adalah orang yang terlebih kaya daripada zat yang maha kaya. Walhal kita belajar usul yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu Allah. Zat yang maha kaya itu Allah. Dan yang bersifat dengan iftiqar, sekalian makhluk berkehendak kepada Allah, berhajat kepadanya, iaitu Allah. Tetapi kadang-kala kita mula lupa siapa diri kita. Sebab itu, tuan-tuan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala didik kita ini sekadar didikan, tidak menjadi sebagai satu amalan kehidupan. Kita rasakan bahawa semayang inilah satu amalan, ini sahaja. Puasa Ramadan ini sahaja. Inilah yang akan kita bawa mati. Zakat setiap tahun ataupun zakat harta dan sebagainya. Ada duit, kita akan buat haji dan umrah. Tetapi kita terlupa tentang amalan ini merangkumi zahir dan batin. Perkara yang disyariatkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan zahir saja, tuan-tuan. Ada syariat batiniah. Supaya kita ini tidak melupai siapa kita dan siapa Allah. Semua orang dulu semasa di alam roh, Allah tanya kita, alastu bi rabbikum? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab, bahkan kami menyaksikan, kami memberi syahadah, ya Allah, Kaulah Tuhan kami. Lalu Allah mengkurniakan nikmat hidup kita dalam dunia. Dan Allah tak pernah zalim, tuan-tuan. Allah tak zalim. Allah letakkan kita dalam dunia, lalu Allah menceritakan dan memberitahu apa itu dunia. Allah tak zalim. Allah tak letakkan kita dikurniakan nikmat hidup dalam dunia tanpa diterangkan apa itu dunia. Allah terangkan kepada kita banyak ayat. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini la'ibun wa lahwun. Allah terangkan tentang apa itu dunia. Dan dalam suratul Jumu'ah diterangkan oleh Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila engkau dah salat, intashiru, fantashiru fil ardi, bertaburanlah di muka bumi Allah. Kamu nak pergi mana, kamu pergilah. Nak ke mana, kamu pergilah. Wabtaghu min fadlillah. Kamu ambillah nikmat yang ada dalam dunia ini. Kerana dunia ini dijadikan untuk manusia. Dunia ini dijadikan untuk khalifah, iaitu keturunan Sayyidina Adam AS. Ambillah semuanya. Kamu nak ambil apa, kamu ambil. Kerana dunia ni Allah ciptakan khusus untuk kita.
Tetapi Allah ingatkan kita, wazkurullaha katsira. Ketika kita ibtaghu min fadlillah ini, kita jangan lupa Allah. Wazkurullaha katsira. Selagi mana kita tidak melupakan Allah, la'allakum tuflihun. Kita akan ditempatkan, dikurniakan oleh Allah falah. Ini yang diingatkan oleh Allah setiap waktu, hayya 'alal falah. Kalau kamu nak berjaya, nak duduk pada golongan falah itu, maka wazkurullaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Ketika kita mula mendapat nikmat, sebab ketika orang mula ada nikmat di kelilingnya, dia mula lupa pada ketika itu siapa pemberi nikmat. Sebenarnya kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan. Kita lahir dulu, kita telanjang, dan orang sedekahkan kita pakaian, bukan kita beli sendiri, tuan-tuan. Semua kita ni telanjang. Hebat manalah kita sekarang, asal kita telanjang. Dan kita akan balik dalam keadaan yang telanjang. Hebat manalah kita, tuan-tuan. Siapalah kita sekarang? Kita ada duit, kita ada ilmu, kita ada pangkat, kita ada apa pun sekarang ini. Jangan lupa, asal kita dikeluarkan dalam keadaan yang telanjang, dan kita balik dalam keadaan yang telanjang. Kain yang sama dibalutkan oleh manusia, tetapi nama yang lain. Ketika kita datang, kain putih yang sama tetapi nama yang lain. Ketika kita datang, namanya lampin. Tetapi ketika kita balik, namanya kafan. Apa yang kita khawatirkan ketika kita dibangunkan oleh Allah pada hari yang dipanggil Yaumul Ba'ats? Apakah kita juga telanjang? Apakah semua manusia itu ditelanjangkan oleh Allah? Tak, tuan-tuan. Yang ditelanjangkan oleh Allah iaitu mujrimun, golongan yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditanya oleh sahabat, apakah mereka ni tak malu ketika mereka bertelanjang? Kita dalam dunia kalau ditelanjangkan oleh orang, kita akan malu, tuan-tuan. Maka apa kata Sayyidina Rasul? Ketika itu malunya tentang dosa itu melangkaui daripada malunya ditelanjangkan oleh Allah. Sayyidina Rasul tak telanjang, tuan-tuan. Sahabat-sahabat tidak ditelanjangkan oleh Allah. Salafus salih tidak ditelanjangkan oleh Allah. Ulama pada sisi Allah, bukan semua ulama, tetapi ulama pada sisi Allah tidak ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah tak kita bertanya dengan diri kita, apakah besok aku di hadapan Allah ditelanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana apa? Kerana dosa dan maksiat yang kita buat selama ini masih kita belum berhenti, tuan-tuan. Sehingga sekarang kita tak mampu lagi untuk meninggalkan mendengar aib orang lain atau menceritakan aib orang lain. Siapa di antara kita yang tak pernah dengar aib orang, ataupun menceritakan aib orang, atau mendengar aib orang? Jika tidak adalah di dalam tempat ini, dalam daripada 1 Januari sehingga sekarang, kita masih lagi melakukan perkara yang sama, nescaya amalan kita ini dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ini janji daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sehingga begitu dahsyatnya orang yang membuka aib orang lain, menceritakan aib orang lain dan mendengar aib orang lain, dihabiskan seluruh amalannya, dan kesalahan orang yang kita buka itu diberikan kepada kita. Kerana apa, tuan-tuan?
kerana kemurkaan Allah. Allah nyatakan dalam hadis qudsi, hamba-Ku berpagi-pagi dia membuat kesalahan, petang-petang aku tutup aibnya. Malam dia buat silap, sehingga pagi aku tutup aibnya. Setelah ditutup oleh Allah, kita berusaha untuk membuka aib hamba Allah. Kita sendiri berusaha untuk membuka aibnya. Kerana akan sampai satu saat bahawa seluruh aib hamba ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu di yaumul mahsyar. Jika mana dalam hidup kita masih lagi kita tak boleh untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan, Allah beritahu kepada kita setiap minggu. Diingatkan kepada kita tuan-tuan setiap minggu pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, dia rasa dia hebat tuan-tuan, dia rasa dia hebat, dia rasa dia cukup hebat, tetapi dia lupa tentang kesilapan yang dia buat masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat oleh malaikat yang berada di kiri kanan gitu, yang tidak dilupakan dan tidak dipadam oleh Allah. Fitrah manusia ini tuan-tuan, dia sentiasa mengingat kebaikannya walaupun kebaikan itu telah berlalu puluhan tahun. Kita ingat kita buat baik dengan orang tuan-tuan walaupun telah 20 tahun. Kalau kita pernah bantu orang, kita boleh ingat jumlah duit yang kita beri bantuan. Tuan-tuan, kita ingat tak kesalahan kita 20 tahun yang dulu secara detail. Fitrah manusia dia akan melupakan kejahatan dan kesilapannya, tetapi dia akan mengingat kebaikan demi kebaikannya. Aku dah buat baik ini dan sebagainya. Tetapi kita sering melupakan akan kesalahan kita yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang berdosa kepada Allah, nakisu ru'usihim, mereka membenamkan mukanya di hadapan Allah Ta'ala. Sebab apa mereka benamkan mukanya? Sebab malu tuan-tuan. Malu tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala bi syafaati rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat sayyidina Rasul, kita buat salah tetapi tidak terus diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat salah tapi tak terus diazabkan oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah, langsung ditangguh dan terus ditangguh sehingga yaumul akhirah. Tuan-tuan, jika besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang beberapa perkara yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidina Rasul? Ketika kaki kita mula berpijak di yaumul mahsyar, beberapa perkara yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Jika perkara ini ditanya oleh Allah, bukan jika lagi, bila masa perkara ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sendiri tidak akan mampu beri jawapan yang baik pada sisi Allah. Allah tanya umur kita, daripada mula kita akil balik sehingga sekarang, apa yang kita buat. Allah tanya kesihatan kita, Allah tanya harta kita, dan Allah tanya ilmu kita.
4 perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Celakalah orang yang tidak ada ilmu. Dan kata Sayyidina Rasul, celakalah orang yang ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Antara perkara yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba ini diberikan kepadanya ilmu tetapi diangkat ketakwaannya, diberikan kepadanya harta nikmat tetapi diangkat sifat syukurnya, diberikan kekuatan pada tubuh badannya tapi diangkat akan kekuatan berbuat ibadat, dia angkat, dihilangkan kekuatan berbuat ibadah, berbuat taat kepada Allah. Diberikan tuan-tuan akan ujian demi ujian tetapi diangkat sifat sabar dalam hatinya. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kematian ini. Kematian demi kematian. Apa yang berlaku sekarang, berapa ramai sahabat-sahabat kita yang meninggalkan kita satu persatu. Mereka untung tuan-tuan. Pada saya mereka untung. Kenapa saya kata mereka untung? Mati disebabkan wabak ini satu anugerah oleh Allah. Kerana mereka ini lepas daripada seksa kubur. Sekurang-kurangnya seksa kubur dan azab kubur, kesusahan kubur dan fitnah kubur diangkat daripada mereka. Kita yang Allah masih beri peluang sehingga hari ini hidup sampai sekarang, Allah beri kita peluang hidup demi hidup. Apa yang kita buat? Kita akan cakap, Ustaz, saya salat, saya semayang malam, saya baca Quran. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama kita baca Quran, kita semayang malam. Dalam masa yang sama kita masih mengumpat. Kita masih hasad sesama kita. Kita masih tamak. Kita masih lagi buat perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak pada zahirnya tetapi pada batiniahnya. Kita masih lagi rasa besar diri tuan-tuan. Sehingga Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita tidak akan masuk syurga jika mana ada di dalam hati kita mithqala dzarratin, sebesar zarrah kibir, kata Nabi. Zarrah ini besar mana tuan-tuan? Ditafsirkan oleh ulama sebiji pasir yang dibelah 1000. Tuan-tuan cuba kita ganung diri kita, saya ganung diri saya dan tuan-tuan ganung diri tuan-tuan. Iblis ini tuan-tuan, iblis dia duduk dalam syurga. Dia bukan dari kalangan malaikat tetapi di kalangan jin. Jin yang begitu hebat berbuat ibadah. Hebat tuan-tuan. Di antara jin yang hebat buat ibadah. Dengan kehebatan dia berbuat ibadah itu tuan-tuan, lalu diangkat oleh Allah berada bersama di kalangan malaikat. Satu makhluk yang telah lama sujud dengan Allah. Bukan 60 tahun tuan-tuan, ribuan tahun. Satu perkataannya, dia terkeluar daripada jannah Allah. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, tidakkah perkataan itu pernah keluar dari mulut kita? Kita bukan minhu tuan-tuan tetapi minhum. Bukan dia saja, dia dan banyak dia. Tuan-tuan,
seorang makhluk yang berada dalam syurga berkata wa ana khairum minhu, lalu dikeluarkan oleh Allah dari syurga. Kita makhluk yang belum masuk syurga berkata wa ana khairum minhu, apakah kita boleh masuk syurga? Kita semayang tuan-tuan, kita pergi umrah, kita zakat dan sebagainya. Iblis juga beribadah ratusan tahun, ribuan tahun. Sebab itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini sering kita baca. Tuan-tuan, kematian ini bukan satu perkara yang dongeng. Manusia telah mula tidak percaya dengan kematian. Mungkin hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kenapa kematian itu dirahsiakan oleh Allah? Supaya hamba yang beriman kepada Allah, mereka ini bersiap sedia. Isti'adad. Ini hikmah ya. Allah sayang kat kita tuan-tuan. Allah tidak terus cabut nyawa kita, tetapi diberikan tanda demi tanda kepada kita, yang mana kita telah hampir menuju kematian. Antara tanda yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umur dan kesihatan badan. Kita bukan 20-an tuan-tuan. Saya sendiri pun dah 50-an. Tuan-tuan dah 60 dan hampir 70. Allah sayang kita. Allah berikan tanda kepada kita, kamu telah lanjut usia. Bahawasanya kematian itu telah mula hampir dan sampai kepada titik saatnya. Sebab itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang sentiasa melawan hawa nafsunya, yang tak mau balik dengan Allah. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kita mula sayang dunia ni nak tinggal. Sebab itu apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul, sakitnya mati itu sebanyak mana kasihnya kita kepada dunia ini. Kenapa sakit tuan-tuan? Ketika kita saat malaikat maut mula cabut roh kita daripada jasad, kita mula meronta untuk tidak mahu balik bertemu Allah. Kenapa kita tak mau balik tuan-tuan? Sebab kita sayang pada dunia yang ada pada sisi kita. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan mereka ini golongan yang berakal, kata Nabi, mereka yang beramal pada barang selepas kematian. Mereka usaha bagaimana aku nak balik jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sentiasa berfikir, amal yang aku ada ni mampu tak untuk aku persembahkan di hadapan hadrah Allah. Dia akan sentiasa berfikir kejahatan demi kejahatan yang dia buat, yang masih belum dia tinggalkan. Dia masih lagi teringat akan kejahatan zaman mudanya, zaman kerjanya, zaman ia masih bertugas. Dia mengkhianati majikannya, dia mengkhianati orang lain. Apakah dosa khianat aku dulu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sentiasa mereka rasa resah dan resah. Sebab itu tuan-tuan, Allah ingatkan kepada kita, saya katakan setiap minggu dalam suratul Sajadah. Tuan-tuan, tak ada ayat lain ke yang nak sujud tuan-tuan?
Iqra paling pendek. Sampai wasjud waqtarib, ya Allah, sujud. Setiap minggu kita akan dibacakan Alif Lam Mim. Tuan-tuan, bila kita tengok tentang ayat sajadah ni, tuan-tuan tengok daripada awal ayat sehingga suku ayat, Allah menerangkan siapa Allah. Setiap minggu Allah terangkan kepada kita siapa Allah. Siapa Allah? Allah terangkan dirinya. Yang menjadikan langit ini aku, kata Allah. Allah terangkan siapa Allah. Allazi khalaqas samawati wa ardi wa ma bainahuma fi 6 ayyamin summa istawa 'ala al-'arsy. Setelah Allah terangkan siapa Allah, lalu Allah terangkan siapa kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat surah Sajadah ini, tuan-tuan. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Setiap minggu Allah ingatkan kita bahawa kita daripada tanah, kata Allah, dan kita daripada min ma'in mahin, daripada air yang kotor. Tapi kita rasa kita bagus. Tuan-tuan, nak tahu bagus atau tidak bagus setelah jasad kita diletakkan dalam liang lahat. Jika jasad kita hancur, tuan-tuan, maknanya jasad kita sendiri tidak dimuliakan oleh Allah. Jasad Nabi-Nabi tak hancur, tuan-tuan. Sahabat tak hancur, tuan-tuan. Dan ini berlaku, tuan-tuan, ketika berlaku banjirnya di Maqamul Uhud. Yang diamanahkan menjaga maqam syuhada Uhud, tuan-tuan, ketika berlaku banjir di Madinah, maka terbongkar jasad-jasad syuhada Uhud. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika itu mereka memegang satu tubuh yang bajunya masih berlumuran darah. Bajunya, tuan-tuan, masih ada darah yang hidup. Dan darah itu, tuan-tuan, berada betul-betul pada qalbunnya, pada dadanya. Lalu mereka mengatakan, inilah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seribu 1400 tahun, tuan-tuan. Apa yang lagi kita tidak boleh meyakinkan setelah ditunjukkan oleh Allah kebesaran demi kebesaran? Apa yang kita hendak lagi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebesaran Allah demi kebesaran Allah? Tuan-tuan, apakah kita telah serupa seperti mana perangainya kaum Bani Israel? Secara tak langsung, kita seolah-olah telah sama dengan perangai kaum Bani Israel. Allah tunjukkan kepada kita, tunjukkan dan terus tunjukkan, tuan-tuan. Tuan-tuan, Masya Allah, bagaimana kesakitannya maut itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika kamu masukkan satu ranting yang berduri lalu disentap daripada kerongkongmu, begitulah dahsyatnya kematian, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, mati ni betul, tuan-tuan. Sakitnya pun betul. Sebab itu satu hari salafus salih ditanya tentang kematian. Kalau tak siap saya, Zunun Al-Masri.
Ditanya tentang kematian, Zunun Al-Masri diam, tuan-tuan. Dia diminta nasihat oleh orang tentang kematian, Zunun Al-Masri diam, tuan-tuan. Setelah beberapa minit, Zunun Al-Masri mengatakan, satu perkara yang paling aku takut dalam kehidupanku, kata Zunun Al-Masri, adalah al-maut. Dan perkara itulah yang ditakuti oleh salafus salih. Perkara yang paling ditakuti oleh salafus salih yaitu tentang al-maut ini. Sebab itu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita saat roh itu melalui dua anak mata kita, ketika dicabut roh itu, lalu di sini, tuan-tuan, ketika itulah ditasawurkan akan suratan amal kita dan tempat kita. Sekarang kita tak nampak, tuan-tuan. Sekarang dibagi panduan. Allah bagi kita panduan dengan ilmu. Kita buat baik tapi tak boleh tinggal jahat. Kita buat baik tapi jahat tak tinggal. Agak-agak boleh tak, tuan-tuan, kita duduk dalam kubur tu selesa? Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, suatu orang usung jenazah kita, tuan-tuan. Dua keadaan. Satu keadaan orang yang saleh dan satu keadaan orang yang mati su'ul khatimah. Dan kita tidak tahu akan pengakhiran kehidupan kita. Kita tak tahu siapa kita. Kita lihat diri kita cukup hebat, tapi kita tak tahu pada sisi Allah apakah aku ni hebat pada sisi Allah. Pada manusia kita memang baik, tuan-tuan. Pada pandangan manusia kita orang baik, tapi kita tak tahu pada pandangan Allah. Pada manusia kita memang hebat. Sebab itu satu hari saya pernah bertanya kepada murid saya, siapakah orang alim pada kamu? Dia kata orang yang hafal Quran, hafal hadis dan boleh bercakap, itu orang alim. Peta dalilnya, itu orang alim. Saya kata tak. Yang itu alim pada pandangan manusia, tidak pada pandangan Allah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Allah tak tanya banyak mana ilmu kamu. Allah tak tanya banyak mana ilmu kita, tuan-tuan. Tetapi Allah tanya, besar mana ketakwaan kamu kepadaku. Baik, kita belajar dan terus belajar. Kita belajar tauhid, Allah itu wujud. Saya tanya diri saya dan saya tanya diri tuan-tuan, bila masa tuan-tuan rasa ada Allah? Kita belajar wajib Allah ada. Saya tanya tuan-tuan dan saya tanya diri saya, bila masa kita merasakan ada Allah? Saat bila kita rasakan ada Allah? Tuan-tuan, dalam poket kita ada RM1,000 dan kita berjalan. Apakah tuan-tuan merasakan kita ada duit RM1,000? Kita akan sentiasa merasakan aku ada duit, walaupun tidak dalam poket tuan-tuan, tetapi dalam akaun bank tuan-tuan. Tuan-tuan akan merasakan dan saya akan merasakan kita ada duit. Dan pada ketika itu kita cukup yakin untuk kita masuk ke kedai mana sekalipun,
Kerana kita yakin dan kita merasakan kita ada harta untuk kita masuk di mana sekalipun. Tetapi pada ketika kita belajar Allah itu bersifat dengan sifat wujud, bila masakah kita merasakan ada Allah? Bila, tuan-tuan? Tuan-tuan jawab dalam diri tuan-tuan, dan hanya tuan-tuan yang tahu jawapan ni. Dan saya jawab dalam diri saya, hanya saya tahu jawapannya. Jika saya mengatakan sebaliknya, Allah itu bersifat dengan sami'. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui apa yang dalam isi kandungan hati kita. Kita boleh tipu semua orang, tuan-tuan, tapi kita tak boleh tipu Allah. Kita boleh tipu semua orang, tetapi kita tak boleh tipu Allah. Tuan-tuan, kita ini hamba yang Allah cukup sayang. Allah tangguhkan taubat kita sehingga nyawa itu lalu di gara-gara. Dan Allah tangguhkan tutupnya pintu taubat itu sehinggalah matahari itu terbit sebelah barat. Dalam tahun ini atau tahun lepas kalau tak silap saya, berlakunya terbit matahari tidak betul pada tempat ni, berada hampir kepada barat. Lalu pakar bintang mengatakan ia berlaku 30 tahun sekali. Sama ada tahun ini atau tahun lepas, matahari terbit tidak tepat pada paksinya. Lalu pakar-pakar bintang mengatakan ia berlaku 30 tahun sekali. Berganjaknya matahari terbit tidak betul pada tempatnya, bukan pada tempat timur itu, tetapi beralih hampir kepada separuh. Tuan-tuan, jika berlakulah ia mula terbit pada sebelah barat, apa tindakan kita? Allah beri kita amaran, Allah tunjukkan kepada kita. Saya tidak melihat kepada pakar bintang, tapi saya melihat tentang peringatan Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika takdirul azizil alim. Matahari ini berputar pada paksinya. Semua dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa yang berlaku di bumi Makkah dan Madinah, apa yang berlaku di bumi Riyadh sekarang, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu akan timbul daripada bumi Najd. Dan keluarnya tanduk-tanduk syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih seperti mana sekarang? Kita tak mampu nak sembahyang sunat, kita rasa kita lemah, kita rasa kita tak kuat, walhal dunia hampir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan duduk pada tahun 1960, tuan-tuan. Kita tak mampu nak bangun untuk sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas sembahyang sunat ba'diyah maghrib sekalipun. Alasan kita lemah. Tuan-tuan, lemah kaki kita gunakan untuk apa, tuan-tuan? Jika besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, ketika saat ini umur kau 50 tahun lebih, kaki engkau ni lemah, kau gunakan untuk apa? Allah tanya kita besok, tuan-tuan. Kita nak jawab apa? Ya Allah, aku gunakan kaki aku ni sebab sakit ni, ya Allah. Sebab aku banyak sujud kepada engkau, aku banyak rukuk dengan engkau, ya Allah. Lalu kaki aku sakit, ya Allah. Ini janji Allah. Alhaakumut takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Silakalah orang yang sibuk mencari kemuliaan dunia, mencari akan harta benda dunia, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah besok dia akan diiring kepada kubur.
Ingat ayat akhir dalam surah itu, summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua nikmat besok akan ditanya oleh Allah. Tuan-tuan, telinga kita gunakan untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Tuan-tuan, hari ini berapa banyak baris kalam Allah yang kita tengok? Betul Nabi cakap, apabila hampirnya kiamah, la yatruku minal Islam illa ismuhu wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tak tinggal daripada Islam nama aja, dan tak tinggal daripada Quran resam saja. Yang paling menyedihkan, kita tak mampu baca Quran. Tuan-tuan, besok kalau Allah tanya, dan besok kita dalam liang lahat, malaikat tanya, siapa imam kamu? Mampu tak tuan-tuan kita nak cakap Al-Quranu imami? Masa hidup kita tak mampu baca Quran, dan kita tak tahu langsung baca Quran. Ini kenyataannya. Masa hidup kita tak tahu baca Quran. Mampu tak kita nak jawab Al-Quranu imami? Ya Allah, ikutan aku Quran, tapi aku tak tahu baca Quran, ya Allah. Kita orang Islam, tuan-tuan, bukan mu'allaf. Kita Islam daripada lahir, tetapi kita masih tak betul baca Quran, dan kita tak tahu baca Quran, dan kita tak mahu buka Quran. Dan hari ini Allah tak kurniakan kepada kita memegang mashaful Quran. Allah tak benarkan kita, tuan-tuan. Allah tak bagi kita pegang Al-Quran hari ini. Jangan kata buka Al-Quran, Allah tak bagi kita pegang langsung Al-Quran. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, dan saya tanya diri tuan-tuan. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa lamakah kita tak pegang Quran? Berapa lama kita tak peluk Quran? Berapa lama kita tak cium Quran? Kan selalu lepas kita baca, kita akan peluk Quran, kita cium Quran. Sekarang di surau-surau pun, tuan-tuan, bacaan surah Al-Mulk semua di photostat, tuan-tuan, photostat. Orang baca Quran dalam telefon sekarang, tuan-tuan. Hebat. Kita mula jadi orang hebat, tuan-tuan. Kita tak akan lepas handphone kita. Kita tanya diri kita, saya tanya diri saya, dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa lama aku tak pegang kitab Allah? Dan pada hari ini, berapa lama dan berapa banyak aku melihat kalam makhluk daripada kalam Allah? Mana kalam makhluk, Ustaz? WhatsApp. Kita baca WhatsApp, baca sampai berjam-jam. Tapi kita tak mampu baca Quran berjam-jam. Kita tak baca pun Quran, tuan-tuan. Alasan kita macam-macam. Alasan kita bagi dengan Allah macam-macam. Allah dah tahu dah perangai kita, tuan-tuan. Lalu Allah ingatkan kita dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi kita tak peduli pun. Allah ingatkan apalah kat kita, kita tak peduli pun. Kita macam tak percaya dengan Quran. Tuan-tuan, akhirat susah. Sebenarnya kita dah buang umur kita lama dah, tuan-tuan.
Kita dah buang umur kita pada benda yang Allah tak suka. Dah lama sangat dah. Terlalu lama. Kita buat benda yang sama, tuan-tuan. Minta maaf. Hidup kita ni, tuan-tuan, kita makan, minum, kita tidur, kita tak buat apa pun. Tak buat apa pun, tuan-tuan. Itu sembahyang yang wajib, sembahyang sunat, kita tak mampu nak penuhkan sembahyang rawatib pun. Tak mampu pun, tuan-tuan. Tapi Allah bagi duit, kita ambil. Allah bagi sihat, kita ambil. Allah bagi kita sakit, kita merungut dengan Allah. Kita merungut dan terus merungut. Kenapa aku sakit? Kenapa aku sakit? Tapi Masya Allah bagi kita sihat, kita buat apa, tuan-tuan? Sebenarnya kita dah tua sangat. Dan apa yang kita buat adalah rutin jadual kita daripada mula kita muda sampai sekarang. Itu yang kita buat. Makan, minum, cari duit. Makan, minum, cari duit, tidur. Sebenarnya apa amal ibadat yang kita boleh banggakan kita nak bawa dengan Allah? Besok kita boleh cakap dengan Allah, ya Allah, aku khatam Quran sehari sekali, ya Allah. Dia tak boleh cakap pun. Ya Allah, aku dah istiqamah sembahyang sunat ba'diyah qabliyah dah 50 tahun, ya Allah. Tak boleh cakap. Ya Allah, aku bangun malam dah 50 tahun, aku tak pernah tinggal, ya Allah. Kita tak boleh cakap, tuan-tuan. Tak mampu cakap. Kita baru datang masjid ni 20 tahun, tuan-tuan. Tapi umur kita 70 tahun, 50 tahun lagi Allah tak bagi kita datang masjid dan surau. Kita dah rasa kita hebat. Kita 70, kita baru istiqamah jadi orang surau 20 tahun. 50 tahun lagi kita tak jadi orang surau, tuan-tuan. Tuan-tuan, segi kira-kira 20 jadi orang surau, 50 tahun Allah tak benarkan kita jadi orang surau. Banyak lara kita daripada baik kita. Kita rasa kita bagus, tapi Allah sayang kita, tuan-tuan. Cukup sayang kita. Sebab itu nak balas kasih sayang Allah, kita tidak akan mampu, tuan-tuan. Allah ni sayang sangat kita, tuan-tuan. Sayang sangat. Saya minta maaf, tuan-tuan, sebab terlalu emosi. Bila kita sebut tentang kasih sayang Allah, sebenarnya Allah sayang sangat. Terlalu sayang. Allah ni sebenarnya sayang sangat. Sampai dalam hadis kursi Allah nyatakan kepada kita, dosa engkau kalau banyak mana sekalipun sebesar bukit atau seluas laut, kau datanglah, kata Allah, datang kepada aku dan kau minta maaf. Lalu Allah berkata, la ubali, aku tak peduli. Tuan-tuan, sayangnya Allah, kita dulu jahat, lalu malam-malam kita ngadu dengan Allah, ya Allah, aku dulu macam ni, macam ni. Masa aku kerja dulu, ya Allah, aku khianat, aku dah makan duit majikan, aku ada khianat dengan orang, aku dah tipu orang, ya Allah. Ya Allah, masa dulu aku ada tinggal salat, ya Allah, masa dulu aku dah buat ni, buat ni, buat ni. Allah tak pernah buka aib kita. Allah tak nak buka pun aib kita. Tak ada siapa tahu pun. Tuan-tuan, kalau kita cerita salah kita dengan orang, satu hari kita bergaduh dengan kawan itu, dia akan buka seluruh kejahatan kita. Sayangnya Allah. Allah sangat sayang sangat, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak balas kasih sayang Allah? Ini yang perlu saya fikirkan dan tuan-tuan fikirkan. Macam mana saya nak balas kasih Allah? Macam mana tuan-tuan nak balas kasih sayang Allah?
Kita tak ada duit, Allah bagi duit. Kita tak cukup makan, Allah bagi kita cukup makan. Tapi apa kita balas kasih sayang Allah? Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, sebab saya sangat emosi pada malam ni. Tak maaf banyak-banyak. Sebab bila kita lihat pada kasih Allah, kita tak akan mampu untuk cakap apa-apa. Tuan-tuan, apa yang saya nak tinggalkan dengan tuan-tuan, satu amalan yang tuan-tuan sendiri dah beramal. Dia tak lepas solat, kita selalu baca tahlil ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak simple tuan-tuan kan? Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tengok dalam kitab Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa yang bangun dari tidur, lalu dia baca tahlil ini, tak payah banyak tuan-tuan. Bangun dari tidur, tuan-tuan baca sekali cukup. Tak payah baca banyak. Tapi kalau tuan-tuan nak baca sampai 10 kali, ahlan. Tuan-tuan bangun tidur, tuan-tuan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Maka Allah kurniakan dia pahala seperti mana telah membebaskan 10 orang hamba. Allah ampunkan dosanya 100 dosa dan dikurniakan kepadanya 100 rahmat. Lalu kata Nabi SAW, Allah akan peliharanya daripada tipu daya syaitan selama 1 hari. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, kalau tak silap saya, siapa yang waktu malam sebelum daripada tidur dia baca tahlil ini 100 kali, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Tuan-tuan, selalu kita dengar buih kat laut, buih kat laut, buih kat laut. Kenapa diberikan satu misal buih kat laut? Satu kata ulama, buih kat laut ni banyak. Yang kedua, buih kat laut ni tak pernah habis. Jadi dosa kita ni sebenarnya tak pernah habis. Salah kita dengan Allah ni tak pernah habis. Itu dalam hadis disebut kepada kita sebanyak buih dekat laut, sebanyak buih kat laut. Buih ni datang ombak, dia hilang, kemudian dia datang lagi. Ada kita ni buat dosa tak pernah habis dan tak pernah berhenti. Dan satu lagi, supaya Allah tak matikan kita dalam keadaan terkejut, tuan-tuan jangan tinggallah surah At-Taubah 128, 129. Dan kalau orang lama-lama dia akan ingat ayat ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita tak akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan terkejut, insya-Allah. Sebenarnya Allah sayang kita. Allah bagi kita ini. Sama ada kita nak yakin atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anugerah daripada Allah. Hatta orang yang paling Nabi sayang, bapa saudaranya, untuk masuk Islam, Allah tak benarkan. Sehingga kan Allah tegur Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak mempunyai hidayah, kata Rasulullah, kata Allah, man ahbabta, akan orang yang kau sayang, walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi yang memberi hidayah itu pada siapa yang Allah kehendaki, hanya Allah. Walaupun kita tahu pada malam ni, tapi apakah Allah memberikan kita kemudahan untuk beramal? Itu bukan hak kita, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi
ajar kita cara mana nak jadi hamba Allah. Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebenarnya bila kita lihat hanya satu doa, pada pandangan saya bukan sekadar satu doa, menunjukkan sifat kehambaan yang takkan pernah putus. Kita sedar dengan apa yang Nabi sebut, aku takkan dapat nak zikir, nak syukur, nak buat ibadat kalau Allah tak tolong. Ini akidahnya pada usul tentang doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi sebab kita rasa kita kuat, aku kuat ni aku boleh. Tuan-tuan, masa kita muda, di mana rumah Allah kita pijak setiap waktu. Sekarang waktu kita lemah dan kita sakit, baru Allah benarkan kita. Siapa kata dengan kuat ini kita boleh beribadat? Kalau tidak dengan pilihan daripada Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan yang terhormati Allah, akhir kalam, tuan-tuan tolong doakan saya dan saya akan doakan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah husnul khatimah. Yang kedua, saya mohon doa tuan-tuan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keredaan, keberkatan dalam kehidupan dan dipermudahkan segala urusan kita, dan Allah tidak sesatkan kita selepas Allah berikan kita hidayah tuan-tuan. Dan terakhir saya minta doa tuan-tuan, tolong doakan saya dan madrasah, yang mana madrasah kini membuka satu lagi cawangan di Pantai Timur, iaitu satu madrasah baru yang bukan pada kehendak saya. Sebenarnya sebelum saya menerima wakaf daripada sahabat kita di Pantai Timur, saya sebenarnya banyak tawaran daripada semua negeri. Boleh dikatakan semua negeri di Malaysia ni, sahabat-sahabat kita menawarkan tanah-tanah untuk diwakafkan. Tapi saya tak terima tuan-tuan. Saya tak terbuka pun hati saya. Tapi tak tahu takdir Allah, saya menerima tawaran daripada seorang sahabat yang selalu mengikuti kuliah kita di Pantai Timur, dan saya telah terima pun hampir 2 bulan, dan sebenarnya masih dalam proses untuk saya terima grant. Kami dah tukar nama semua, tetapi saya cukup yakin dengan Allah. Alhamdulillah, proses pembayaran cukai taksiran pun dah selesai, cuma grant tu saya tak dapat lagi. Tetapi untuk maklumat tuan-tuan, perkembangan terkini, kami telah mula membina surau seluas 10,000 kaki persegi, dan sekarang telah naik tiang-tiang, iaitu saya buat surau yang tinggi yang kena naik 11 anak tangga. Sebenarnya tuan-tuan, selepas daripada kita buat surau, kita akan buat asrama dan buat beberapa bangunan-bangunan lain. Tujuan saya nak cerita dengan tuan-tuan, bukan saya nak minta duit tuan-tuan. Saya minta maaf. Mungkin ada sebahagian Ustaz nak buat sumbangan, tak. Bukan perangai saya dah tinggalkan perkara ini hampir dekat 5-6 tahun kebelakangan ini. Saya tak minta apa-apa sumbangan dari masyarakat. Walaupun madrasah kami tidak mengenakan apa-apa bayaran kepada pelajar-pelajar kami. Alhamdulillah, Allah benarkan kami beroperasi selama 40 tahun. Daripada almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah, dan beliau telah kembali ke rahmatullah hampir 11 tahun, iaitu meninggal pada tahun 2011, 10 tahun tuan-tuan, dan sebulan lagi 11 tahun. Alhamdulillah, kami dapat teruskan bersama anak-anak yang lain, dan anak-anak saudara saya dapat meneruskan 2 sekolah yang dia tinggalkan. Satu madrasah Darul Atiq yang ditinggalkan oleh almarhum, dan satu madrasah yang saya buka, iaitu madrasah Raudatul Ulum. Dan sekarang Allah takdirkan kepada kami buka lagi satu madrasah di Pantai Timur, di Kuala Terengganu, iaitu atas nama Darul Atiq Dakwah Center. Tuan-tuan, saya minta doa tuan-tuan saja. Saya minta doa tuan-tuan. Ini pesanan daripada almarhum. Dia bercakap dengan saya sebelum dia nak meninggal dunia. Dia dan dipegang tangan saya di Zam. Satu je Abah nak pesan, kata, kau jangan harap sangat pada yang mati, dia kata. Tapi kau haraplah dan kau mintalah pada yang tak mati-mati. Baru saya tersedar tuan-tuan, selama ni saya silap.
Walaupun kita mengajar kitab tauhid, mengajar beberapa kitab tauhid di masjid-masjid, tapi kita masih silap. Ketika dia pesan, saya cukup tersedar, tuan-tuan. Alhamdulillah, dengan pesanan beliau itu menjadi pegangan saya hingga sekarang. Dan saya harap tuan-tuan tolong doa dan terus doa, kerana apa yang disebut oleh Nabi, at-ta'a silahul mu'minin, doa itu senjata orang mukmin. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, pada malam ini kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang penuh dengan kesalahan. Sama ada yang kami ingat atau kami lupa, ya Allah, tolong ampunkan dosa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sedar dan kami tahu bahawa kematian itu terlalu dekat dengan hidup kami, ya Allah, terlalu hampir dengan kami, ya Arhamar Rahimin. Dan kami tidak tahu bilakah Engkau akan panggil untuk menghadap ke hadrah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau panggil kami, jadilah kematian kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah dan kurniakanlah kematian kami, ya Allah, ketika saat itu kami disambut oleh kekasih kami, yaitu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang mengiringi kami untuk menghadap ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon bantuan-Mu dan pertolongan-Mu. Ya Allah, jika ada kesalahan kami dan kejahatan yang masih kami tak mampu nak tinggalkan, ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Jangan kau teruskan kami buat jahat, buat salah, buat kesilapan, sehinggalah kami menghembuskan nafas yang terakhir, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tahu kami salah, tapi kami tak kuat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tahu benda tu yang kami buat Engkau tak redha, ya Allah, tapi kami tak kuat, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami, ya Allah, kasihankanlah hamba-hamba-Mu ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tempat kami, negara kami dan dunia ini, Kau turunkan bala penyakit COVID ini, ya Allah. Kami tahu Kau turunkan bala ini sebab Engkau marah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebab Engkau murka kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau marah kami sebab dosa kami, sebab salah kami, sebab kami tak kuat ni, ya Allah, sebab kesilapan kami, maafkanlah salah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Serta Engkau angkatlah wabak ni, ya Allah. Ya Allah, sebenarnya kami tak kuat, ya Allah. Pada pandangan manusia memang kami nampak kuat, ya Allah, tapi Engkau yang amat mengetahui, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya, ya Arhamar Rahimin. Kami hanya mampu mengadu dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada tempat lain untuk meminta melainkan hanya kepada hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami terus menerus, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon besok kalau setelah kematian kami, ya Allah, luaskanlah kubur kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami menjawab soalan daripada mungkar dan nakir, ya Allah. Mudah untuk kami menjawab soalan daripada malaikat Zabaniyah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan kematian kami, ya Allah. Ya Allah, muliakan kematian kami, ya Allah. Ya Allah, muliakan kematian kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dan akhir daripada hajat kami, ya Allah, sebelum daripada kami mati, ya Allah, kami minta ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Bagilah kami peluang, ya Allah, untuk kami tengok wajah kekasih kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, umur kami sampai sekarang dah 50 tahun. Tadi yang 60 tahun, ya Allah. Ada yang 70 tahun, ya Allah. Tapi kami tak pernah tengok sekali pun wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa salah kami, ya Allah, sehingga kan Nabi tak nak jumpa kami dan kami tak ada peluang untuk tengok wajah Nabi kami, ya Allah.
Ya Allah, apa kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, apa silap kami ya Allah. Apa salah kami ya Allah, sehingga kami tak boleh tengok wajah kekasih kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami takut besok di akhirat, jika kami masih dalam hidup ini kami tak pernah tengok wajah Nabi kami ya Allah. Takut di yaumul mahsyar kami tak kenal siapa kekasih kami ya Allah, siapa penolong kami ya Arhamar Rahimin. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, bagilah kami peluang itu ya Arhamar Rahimin. Sekali pun jadilah ya Allah, sekali pun jadilah ya Allah, sekali pun jadilah ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami nak tengok wajah Rasulullah ya Allah, kami nak salam tangan Nabi ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Isma' du'ana, isma' du'ana, isma' du'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.